ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang penuh barakah ini saya berpesan kepada diri dan sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Sidang jemaat yang dimuliakan, pada hari ini mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Penghayatan Al-Quran Pemangkin Umat Pekerti Mulia. Kehidupan masyarakat pada hari ini tidak berteraskan Al-Quran, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengutamakan Al-Quran dalam kehidupan baginda. Al-Quran merupakan kalam Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam untuk dijadikan panduan dan pedoman kepada umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jasiyat ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Maksudnya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jelaslah bahawa Al-Quran ini diturunkan adalah untuk memimpin manusia. Ia telah berjaya mengubah sejarah manusia pada zaman jahiliyah yang hidup tanpa peraturan dan sistem akhlak sehingga menjadi umat yang terbaik dan dicontohi. Keadaan ini telah dibuktikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 23 tahun baginda memimpin umat Islam dengan berpandukan Al-Quran. Ajaran Al-Quran amat bersesuaian dengan fitrah kejadian manusia. Bukan sahaja mampu membangunkan kekuatan rohani, malah menggerakkan secara aktif kekuatan fizikal dan mental, sehingga umat Islam pada zaman kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Khulafa ar-Rasyidin dan sesudahnya berjaya mencipta satu tamadun kegemilangan merentasi zaman di mana Islam mampu memimpin hampir 3/4 dunia. Muslimin yang berbahagia, kita sedia maklum bahawa tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan mengikut landasan yang benar. Di samping itu, Al-Quran juga menganjurkan supaya menyuburkan nilai akhlak dalam kehidupan, termasuklah nilai kasih sayang sesama manusia, hormat menghormati, toleransi, keadilan dan keamanan yang merupakan nilai-nilai sejagat serta bersesuaian dengan kehendak fitrah semula jadi manusia itu sendiri. Kerana itulah kandungan Al-Quran mencakupi segenap aspek kehidupan manusia, termasuklah aspek kerohanian, akidah, akhlak, perundangan dan pelbagai panduan hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki. Justru tuntutan memahami dan menghayati ayat-ayat Al-Quran dalam membudayakan Al-Quran dalam kehidupan adalah suatu kewajipan yang tidak perlu dipertikaikan lagi. Kerana Al-Quran itu sendiri jelas mempunyai hubung kait dengan kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajrun kabira. Sesungguhnya
Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang mengembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh ganjaran pahala yang besar. Muslimin yang berbahagia, marilah sama-sama kita mengimbau kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menjadikan Al-Quran suatu keutamaan dalam kehidupan, pembentukan tarbiyah Islamiyah yang dilalui oleh para sahabat sehingga lahirnya pribadi-pribadi mulia seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan dan lain-lain. Di dalam proses tersebut mereka diasuh, mereka dididik dengan Al-Quranul Karim. Para sahabat menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan dan perlembagaan mereka sehingga mereka digelar Jinul Quranul Farid, yakni generasi Al-Quran yang unik. Mereka mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehingga mereka diumpamakan Al-Quran yang bergerak kemana sahaja mereka berada. Di situ terstelahnya pribadi yang digambarkan di dalam Al-Quran. Muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulannya, pada hari ini kita sebagai umat Islam mestilah memikul amanah Al-Quran dengan menghayati, memahami, mendalami ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran supaya ia membentuk dimensi baru dalam menjadi pemakin umat pekerti mulia. Meneliti seluk-beluk pribadi umat sewaktu dahulu, kita dapat mengambil pengajaran dan ibarah yang boleh diguna pakai dalam untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kecemerlangan dan kegemilangan Islam akan lahir melalui penghayatan Al-Quran ke dalam diri umat Islam yang akan membentuk pekerti yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نهورهم. اللهم بدل شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلاب. يا قهار يا جبار يا متكم يا الله. اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي شيشان وفي عراق وفي كشمير وفي جنوب تايلاند وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم قوي عزائمهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.